Okay. Determine the perimeter of a segment of a circle. Okay, firstly, kita kena tahu apa benda tu maksudnya perimeter. Okay, perimeter, bahasa matematik dia perimeter, bahasa mudah dia ialah ukuran keliling. Okay, ukuran keliling, perimeter. Kemudian kena tahu apa benda itu segment of a circle. Yang dikatakan segment, part that we call a segment of a circle, ni part yang warna pink ni, yang ni, ini satu segment. Okay, yang hijau ni pun segment, yang biru ni pun segment. So kalau kita ada satu sektor, kalau kita kata kita ada satu circle, kalau bentuk macam ni, yang ini nama dia sektor. Okay, so yang kalau kita ada bentuk segitiga ni, yang bahagian tak nampak segitiga kat situ, juga sini. Okay, ni circle. Yang ini macam satu slice pizza tu, yang itu ialah sektor. Tapi kalau kita ada garis lurus sini bentuk segitiga dan satu bahagian yang lebih itu dipanggil segment of a circle. Okay, so sekarang today we are going to learn how to calculate the perimeter of a segment of a circle. Okay, now look at example 5. The diagram on the right shows a circle with center O and radius 10 cm. This is the radius. The chord AC, garisan AC tu nama dia perentas. Bahasa Melayu dia perentas, bahasa Inggeris dia chord. The chord AC subtend an angle of 114 at the center of the circle. Calculate the perimeter of the shaded segment ABC. So kita nak kira ukuran keliling kawasan yang warna hijau itu. So kerja kita ada dua kerja. Kerja yang pertama ialah kita kena cari length of AC. AC tu garis lurus, kena cari panjang garis lurus AC. Kerja kedua ialah we need to identify the length of arc ABC. So kita dapat perimeter of segment ABC. Okay. Kita buat kat sebelah sini. Okay. Untuk dapatkan length of AC, straight line AC, we need to use the triangle OAC. So awak keluar triangle OAC. Okay, bentuk dia macam tu. AOC. Kita tahu sini 10 cm, the radius of the circle. Ini juga 10 cm. Angle given is 114. So apa panjang AC? So dia ada dua cara untuk kita dapatkan panjang AC ni. Okay, one way we use solution of triangle yang kita belajar masa form 4. Yang formula dia, yang kalau sine rule dia ialah A over sine A equal to B over sine B. Kalau yang cos rule, formula dia A square equal to B square plus C square minus 2BC cos A. Okay, kita boleh guna kaedah ini untuk dapatkan length of AC. Atau awak boleh juga guna teorem Pythagoras. Kalau nak guna teorem Pythagoras, awak kena bahagikan segitiga ini kepada 2. So awak ada segitiga sudut tegak. Bila kita ada segitiga sudut tegak macam ni, kita boleh guna teorem Pythagoras ataupun kita boleh guna Soh-Cah-Tua. Mana-mana satu. Okay, so ada banyak cara, tapi sekarang ni yang mudah ialah kita guna cos rule. Sebab kita ada angle kat center and then we have the two side length. Sebab kita tahu cos rule A kecil ni panjang, B kecil ni ialah panjang sisi, C kecil ni juga panjang sisi, A besar ni ialah angle. Okay, so sekarang kita ada angle ni, kita ada 114
panjang yang kita nak cari tu ialah A lah, yang ni lah yang kita nak cari. Yang ni memang tak tahu. A square tu teacher boleh tulis AC. Yang ni teacher boleh tulis AC square. Sama dengan yang mana B. Kalau ini A, yang ni jadi B, yang ni jadi C. So B square ialah 10 square plus C square is also 10 square minus 2 times 10 times 10 2BC. Tak muat. Cos 114. Okay, so nak dapat AC, awak tekan dari hujung sini sampai hujung sini, lepas tu awak tekan square root. So awak akan dapat AC. Okay, setakat itu ada apa-apa soalan tak? Boleh pakai yang kaedah PIS tu tak? Yang PIS tu. Kaedah PIS tu untuk cari area, untuk cari luas. Kalau PIS tu maksudnya 1/2 AB sin C kan? 1/2 AB sin C, kalau kita ada luas, kita boleh kot nak guna, ataupun kita nak cari luas, area. Tapi sekarang kita nak cari panjang AC. Jelas tak? Tak faham cikgu cakap apa? Jelas. Sebab kita nak cari length, nak cari panjang semua. Kita nak cari panjang, so yang segitiga kita macam tu. Sini kita ada 114, sini 10, sini 10. Yang kita tak tahu ni panjang AC, yang ni kita nak cari. So biasanya bila teacher ajar bab solution of triangle, teacher kata label, yang kita nak cari tu kita label A. So yang ni teacher label A. Opposite dengan dia, itu ialah sudut dia. So capital A besar. So kalau sisi ni dah jadi A, maknanya sisi yang ni jadi B, sisi yang ni jadi C. So kalau sudut dia bertentangan dengan B, so maksudnya kat sini ialah B besar. Bertentangan dengan C, so kat sini ialah C besar. So kita ada pilihan nak guna formula sine rule atau cos rule. Tapi sebab dalam segitiga ni kita hanya ada satu angle sahaja. Kita ada satu sudut saja 114. So that's why teacher pilih untuk guna cos rule. Sebab cos rule dia hanya melibatkan satu angle sahaja. Jelas tak? So kita ganti sajalah masuk dalam formula tu. A tu memang tak tahu kita nak cari. So teacher tulis AC lah. Panjang AC yang kita nak cari tu yang ni. Lepas tu B tu kita ganti dengan 10 B square. C square, C tu pun 10 juga. Minus 2BC cos angle kita ialah 114. So tekan daripada 10 ni sampai 114, tekan sama dengan. Lepas tu tekan square root, tekan answer, dapat the length of AC. Dapat tak the length of AC? 60.77. Boleh nak? Okay, so sekarang kita dah dapat AC. The next step kita kena cari, yang ni dah selesai dapat 16.77. So sekarang kita kena cari the length of arc ABC. Ni kawasan yang teacher warnakan biru ni, panjang garisan ABC yang lengkung. So arc length, kita semalam belajar, kelas yang lepas kita belajar arc length. Formula untuk arc length ialah S sama dengan R theta. Okay, sekarang kita nak cari arc length ABC. So teacher tulis kat situ. SABC maknanya kita tahu kita refer kepada lengkung ABC. So ganti saja nilainya sekarang. R SABC is equal to R radius. Radius tengok dekat gambar rajah, radius dibagi 10. Jari ialah 10. Theta kalau formula ini theta mesti dalam unit apa? Radian. Okey, dekat maklumat yang kita ada, theta ialah 114.
114 ialah angle dalam degree. So kita ada satu kerja iaitu kena convert 114 degree kepada radian. So nak ubah jadi radian, kita kena multiply by pi Pi over 180. 180. Betul. So 114 times 3.142 over 180. So 114 degree equal 19.90 kan 1.990 radian. Okay. So yang ni P buh kat sini. So S sama dengan R theta, R dia 10, theta dia 1.990. So arc length kita dapat 19.90 cm. So bila dah dapat arc length, bolehlah kira perimeter. Perimeter kita kena tambahkan sahaja. Okey, panjang yang straight ni tambah panjang yang lengkung ni. Panjang yang straight tu panjang AC 16.77, panjang yang melengkung ni 19.90. So the perimeter is equal to 16.67 plus 19.90. So you get 36.67. So this is your final answer. Boleh? Boleh je. Okay, so kita tengok example. Okay, not necessary to use cosine rule. Tak semestinya kena guna cos rule. Boleh je guna apa-apa kaedah. Yang penting nak dapatkan panjang AC. Kita tadi guna cos rule sebab kita ada angle, satu angle saja. So lebih mudah guna cos rule. Okay, kita tengok example, exercise 1.3, question number 1. For each of the following circle with center O, find the perimeter of the shaded segment ABC. So ni dia dah tolong lorekkan warna hijau. Kalau dia tak lorek, awak kena tahu bahawa bila dia sebut segment, segment tu kawasan yang lebihan daripada satu slice pizza kita tu, sektor kita tu, tolak segitiga yang tu, yang bahagian hijau tu dipanggil segment. Okay. Baik, kita buat soalan A dulu. So kita nak kira perimeter. The first step is we need to calculate the length of AC. So tengok segitiga AOC tu. Kita lukis semula segitiga tu supaya kita nampak clear segitiga dia. So ini AOC. Maklumat yang kita ada dalam triangle tu kat sini ialah 6 cm. Kalau AO tu 6 cm, automatically OC juga 6 cm because they are the radius of the circle. Okay, now angle subtended at center given to 2.5 radian. 2.5 radian boleh convert jadi degree. 2.5 radian bersamaan dengan berapa degree? Nak tukar theta kepada degree, kita times 180 over pi. Okay, jadi 2.5 radian is equal to 2.5 times 180 divide by 3.142 dapat berapa? Dapat 143.22. 143.22 degree. Okay, sini 143.22. Okay, so sekarang kerja kita nak cari length of AC. So kita guna cos rule lah sebab kita ada satu angle dengan dua length. So cos rule formula dia A square equal to B square plus C square minus 2BC cos A. Okey, yang mana satu ABC, A ini yang kita nak cari itulah panjang AC ni. Ini A. Opposite dengan A tu, sudut tu akan jadi A besar. So ni A besar.
Okay, yang balance tu jadi B lah, yang ni B, yang ni jadi C. So ganti dalam formula. So AC memang tak tahu, kita nak cari. So AC square equal to B square, dia ialah 6 square, plus C square juga 6 square, minus 2 times 6 times 6 cos angle kita ialah 143.22 degree. So awak boleh dapat length of AC. Kita bawa kalkulator, awak kira ya awak. Okey, berapa AC? Tekan daripada 6 ni sampai 143.22, tekan sama dengan tekan square root answer. Dapat 11.39. Orang lain tolong check jawapan kawannya, takut dia awak dapat tak 11.39 juga? Dapat. Okey, dapat. Dapat. Okay, the length of AC is 11.39. So seterusnya kita kena cari arc length ABC. Okay, arc length ABC. So S ABC. S is equal to R theta. R kita, radius kita 6. Theta kita berapa? Theta kita 2.5. 2.5. Sebab formula ini theta mesti dalam radian. Formula yang lain selain daripada ini, theta semua dalam degree. Sudut dalam degree. Ini arc length ni saja theta dia dalam radian. So 6 times 2.5. 15. So the perimeter awak tambah sajalah. Perimeter apa? Perimeter segment is equal to 11.39 plus 15. So dapat jawapan dia 26.39. 39. Okay? Sama saja soalan B, C, D tu semua sama. B, C, okay, kita tengok soalan D. Soalan D tu lain sikit. Soalan D. Apa yang tak kena dengan soalan D ni? Tak ada radian. Sudut dia tak bagi. Dia tertinggal ke? Dia memang tak bagi. Kalau tak ada sudut kita boleh kira tak? Tak boleh. Kita sekurang-kurangnya kena ada 3 info. Kalau ada 3 info baru kita boleh dapat maklumat. Kalau saya belah segitiga ni kat tengah ni, di separuh pun tak ada juga. Boleh. Lebih sikit kerja dia. Okey, jom kita buat soalan D. Untuk soalan A tadi ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Sentiasa ingat sudut yang SR theta ni theta dalam radian, yang cosine root tu theta dalam degree. So awak kena ingat cara untuk tukar theta daripada radian kepada degree dan sebaliknya. Okay, now we look at question number 1D. Okay, 1D ni dia lain sikit sebab dia tak ada angle. So kita kena kerja lebih sikit. Okay, mula-mula sekali tengok triangle tu macam mana nak dapat maklumat yang ketiga. So teacher tambah satu garisan di sini. Bila teacher tambah satu garisan di situ, so kita boleh dapat segitiga sudut tegak. Okay, right angle triangle. So right angle triangle ni, bila saya tambah garisan dekat situ, maknanya saya tahu bahawa length dari sini sampai sini, 15 cm ni teacher rasa dia refer kepada length AC. Yang straight line AC ni. So kalau kita belah kat tengah tu, maksudnya sebelah ini ialah 7.5. Belah sini juga 7.5. Okay, 15 bahagi 2, so sebelah ialah 7.5. So kita boleh guna teorem Pythagoras untuk dapatkan ni, tinggi segitiga ni. Ni garisan yang biru ni.
Guna teorem Pythagoras. So teorem Pythagoras katalah tinggi segitiga tu teacher labelkan sebagai A, B, C, D. Katalah huruf D kat sini. So D is equal to square root of 9 square buat apa? Minus. Minus 7.5 square. So dapatkan D tu, tinggi tu. Dah. Ya Dapat. Allah, cerdiknya cikgu hampa ni. Yang saya cerita ni tak salah, betul, tapi kerjanya lebih. Ada kerja yang kurang lebih, yang kurang daripada ni. Yang senang sikit daripada ni. Yang ini boleh, nanti awak boleh guna segitiga tegak tu, guna socah tua. Okey, kalau tak mau buat macam tu, boleh buat macam ni. Tak payah tambah garisan. Sayang, kalau kita tengok sini, berapa panjang OC? 9. Ya Allah, 9. Aduh, tu pun tak boleh fikir. Punyalah buat susah-susah. Okey, panjang OC 9 sebab dia juga ialah radius untuk circle tu kan. So kita tahu OC 9. Kalau OC 9, maknanya segitiga tu dah ada 3 maklumat lah. 9 cm, 9 cm dengan 15 cm. Kalau ada 3 maklumat cukup lah. Kita boleh dapat angle. Kita boleh cari angle tu kalau kita ada 3 maklumat. Kalau kita nak guna cosine rule formula dia ialah A square equal to B square plus C square minus 2BC cos A. Kita tahu A tu length, B tu side length, C juga side length. Kita ada 3 side length. Jadi kita nak cari satu angle. Kita nak cari A tu. So susun balik formula ni. Dia jadi 2BC cos A. Kenapa jadi 2BC cos A? Sebab negatif 2BC cos A teacher pindahkan dia ke kiri. So dia jadi positif. Okey, kemudian yang belah kanan tu memang ada sama dengan B square plus C square. Lepas tu pindahkan yang A square tu ke sebelah kanan. So dia jadi apa? Minus. A square. So kita nak cari angle dulu. Kita kena ada angle dulu baru kita boleh dapat buat kerja seterusnya. So kita tinggalkan cos A. Ini sama dengan B square plus C square minus A square. Buat apa? Divide by 2BC. 2BC. Lepas tu kita boleh dapat A lah. Nanti kita tekan shift cos. Okey, kita ganti dulu maklumat yang kita ada. Cos A. So, labeling kita, sudut ni memang A lah, A besar. Yang bertentangan dengan dia ni A kecil. 15 tu kita punya A kecil. Yang ini kita punya B, yang ini kita punya C. So, ganti B square tu kita ganti dengan 9 square plus C square tu kita ganti juga dengan 9, C pula tulisnya. 9 square minus A square tu tulis 15 square over 2BC. 2 times 9 times 9. Okey, awak tekan 9 square plus 9 square minus 15 square sama dengan, dapat jawapan tu bahagi 2 darab 9 darab 9 sama dengan, lepas tu awak tekan shift cos. So awak akan dapat A. 112.89. Okey, 112.89 unit dia ialah degree. Okey, so kalau nak cari perimeter segmen ni, panjang AC tu tak payah cari dah. Sebab dia dah bagi dah 15. So kita ada kerja untuk cari arc length ABC. So arc length ABC sekali lagi guna S sama dengan R theta.
So SABC sama dengan R theta. Radius dia ialah 9. Theta dia boleh guna ke 112.89? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. So kita kena convert dia jadi radian. Nak convert jadi radian, kita tukar 112.89 ni kita darab dengan 3.142 over 180. Okay, darab dengan pi over 180. 1.971. Okey, dalam radian dia bersamaan dengan 1.971 radian. So timbul kat sini 1.971 radian. Jadi kita dapat SABC, arc length ABC. Dapat berapa kat sini kira, lepas tu boleh kira perimeter. Dapat 17.73. 17.73. So perimeter ialah siapa tambah siapa? Tambah 17.73 tu tambah dengan 15. 15. Tambah 15. So kita dapat 32.73. 0.73. Okey, boleh awak? Boleh. Okey. So cerita dia, ni kita cari sudut dulu sebab kita tak ada sudut. So guna juga cosine rule tapi cari A besar. So dah dapat angle itu, convert kepada radian sebab formula S sama dengan R theta, theta mesti dalam radian. Angle kalau daripada degree nak convert jadi radian kena multiply by pi over 180. So and then we just sum up, we get the perimeter. Okay, so kita move to solving problems involving arc length. Okay, now look at example 6. The diagram on the right shows the region for the shot put event. Shot put event tu apa? Lontar peluru, kan? Acara lontar peluru drawn on a school field. The region is made up of two sectors from two circle. Satu circle warna biru ni, satu lagi circle yang besar lah. Ni yang warna pink tu sebahagian daripada satu circle yang besar. Okay, AOB dan POQ both with center O. Given that angle AOB equal to angle POQ equal to 50 degree. So dalam diagram ni dia tak label, kalau kita nak label dia ada di sini. AOB atau POQ dia ada kat sini, so angle kat sini ialah 50 degree. Okay, next. OA is 2 cm. Okay, dia dah tulis siap-siap. AP is 2 meter, 8 meter. Calculate the perimeter. So dia suruh kita kira perimeter. Maksudnya kita nak kira ukur keliling. Ukur keliling kawasan mana? Colored region ABQP. ABQP. Maksudnya kita nak kira kawasan yang pink ni. Tapi tak mau yang bawah ni. Okay, yang atas tu saja. Use pi 3.142. Okay. Maklumat semua ada dalam diagram. So kita guna diagram saja. Sini. Okay, sekarang ni. Mula-mula kita nak cari perimeter. So length yang ini PA ni tak payah kira, dah ada. Perimeter colored region. Apa tadi dia bagi? ABQP. So kita kena mula dari, katalah teacher mula dari point A, dia ialah AP plus
PQ tapi PQ tu lengkung, so teacher buat tanda macam tu. Arc length PQ plus QB plus yang melengkung dekat AB tu. AB tapi dia curve, dia arc length, maknanya lengkuk, panjang lengkuk. So kita letak tu. Kalau yang ni, yang QB tu kita faham dia straight line. AP ni straight line. So AP, straight line AP tu ialah 8 meter. Arc length PQ tak tahu lagi, kita nak KIV dulu. QB tu straight line, dia juga mestilah 8 meter. Dia sama panjang kiri kanan tu. Kemudian arc length AB kita tak tahu lagi. So kita kena kira sekarang, kerja kita sekarang kira arc length PQ dengan kira arc length AB. Okay. So untuk arc length PQ kita guna formula S equal to R theta. So radius untuk PQ. Untuk lengkuk PQ, radius tu kita ambil daripada lengkuk tu sampai ke center. So berapa radius kita? Jadi kita 10. 10. Kita tak boleh ambil 8. Kita kena ambil sampai center. So the radius is equal to 10. Okay. Theta can we take 50 degree? Boleh guna 50 degree tak? Boleh. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab dia kena guna radian. Sebab dia kena theta dalam radian. So convert sat 50 degree jadi berapa radian? Jadi 0.87. 50 degree 0.87. 3. 66 ambil 4 angka berarti sayang. 0.87 872 8. Okay, 0.8728 radian. Cara dapat dia 50 tu kita kena multiply by pi over 180. So awak akan dapat 0.8728. Pi tu gantikan dengan 3.142. So yang ni kita pun dapatlah kita punya arc length ialah 8.728. So yang jawapan ni P buh kat sini. 8.278. Oh, Ha, 10 dapat 6. 10 tu je lah jejari. Jejari tu panjang daripada P tu. Tengok gambar Raja, panjang dari P sampai O. P sampai A tu 8, A sampai O tu 2, jadi jejari dia 10, radius dia 10. Ambil dari center sampai ke P. Okay. Faham. Okay. So next step ialah cari arc length AB. Arc length AB guna formula yang sama, R theta. Tapi R kita ialah sekarang ialah 2. 2 saja. Sepanjang AO tu, radius dia. Kemudian theta dia boleh guna theta yang sama ke? Boleh. Boleh. Theta yang sama, 0.8728 sebab dia tempat yang sama pusat dia tu. Okay, so this is equal to 2 times 1. 1.7456. Tubuh kat sini. 1.7456. Yang ini P sini. Lepas tu just total je lah. Total semua sekali dapatlah perimeter kawasan yang pink tu. A, B, Q, P. Boleh nak? Dapat 26.02. Dapat 20. 26. 26 point 023. 02. 02. Okay. Kepala dia 26 lah nak. Okay. So next kita pergi soalan. Yang kalau jawapan textbook ni dia bagi 26.48 tak sama dengan kita sebab kat sini dia ambil
3 angka bererti saja 8.73. Kat sini dia ambil 3 angka bererti saja 0.873. Patutnya awak sentiasa jawab 4 angka bererti. Kita tak ambil 0.873, kita ambil 0.8728. So 4 angka bererti lebih selamat. Okey, sebab kalau pendek-pendek nanti takut skema jawapan tu panjang. Okey, baik kita buat lebih tak apa, jangan kurang. Okay, tengok self exercise 1.4. Okay, this is solving problems question. Kalau soalan solving problems, kena baca betul-betul. Kalau tak ada gambar rajah, kena rakalkan sendiri. Okay, self exercise 1.4. Kita tengok yang mudah dulu. Question number 1. In each of the following diagram, calculate the perimeter of the shaded region. Kita nak kira perimeter shaded region. So yang maksudnya inilah kawasan yang untuk soalan pertama tu ialah kawasan A, B, D, C. Okey. Kalau nak kira perimeter untuk 1A question 1A, perimeter shaded region that is equal to the length of, kata teacher mula dari point A, so teacher ambil the length of AC plus yang melengkung tu CD, teacher tanda macam ni lah kita, untuk kita tahu yang tu curve, plus kemudian BD ataupun DB, DB tu straight line, kemudian plus yang melengkung lagi AB. Okay, so AC tak ada masalah, boleh terus ganti nilai. AC nilai dia ialah 5 cm. CD tak ada, so kita KIV, kita kena cari CD. BD sama dengan AC, dia juga 5 cm. AB, arc length AB pun kita kena kira. So sekarang kita kena kira dua kerja, arc length CD dengan arc length AB. So kita tengok diagram kita angle dia dah bagi, so kita kurang satu kerja. Sudah, kalau tapi masalah kita angle sekarang dalam degree, so we have to convert 110 degree kepada radian. Kalau kita nak convert sudut kepada radian, kita perlu Darab pi 3.142 over 180. Yes, multiply by pi over 180. So, kita ambil 110 times 3.142 divide 180. So, kita dapat berapa nilai sudut dalam radian? 1.920. Okay, 1.920 radian. Okay, so sudut tu kita dah convert kepada radian. Macam mana nak kecilkan? Okay. Sudut tu kita dah convert kepada radian. So sekarang kita cari arc length CD. So teacher buat kat sebelah sini SCD. Formula dia ialah R theta. Radius kita nampak tak kecil gitu? Boleh baca tak diagram tu? 459. Okay, untuk CD maknanya radius dia kena ambil dari C sampai O lah, 9. So radius dia 9. So kat sini R tu kita ganti dengan 9, theta dia ialah 1.920. So awak dapat arc length CD. Dapat 17.28. 17.28. Okey, satu lagi kerja ialah cari arc length AB. Satu lagi kerja ialah SAB. Sama juga formula dia R theta. So tengok diagram radius untuk AB. Radius untuk AB ambil daripada titik A ke sentimeter O. 4 cm. So P ganti radius dia 4 cm.
7.68. Okay, ganti di part. Darab theta dia 1.920 juga. Dapat? 7.68. 7.68. Ngam-ngam. Ya. 7.68. So P buka sini, so total up. So awak dapatlah perimeter. Jelas kot? Boleh kot? Boleh. Yang tak faham tanyalah nah. Jangan senyap-senyap saja. Okey. So sama cerita dia. Soalan B ni tak ada angle lah. Mari kita tengok soalan B. Soalan B nak cari perimeter tapi tak ada dia bagi angle. Macam mana nak dapat angle dia? Teorem Pythagoras. Kalau teorem Pythagoras, kita kena ada sebuah segitiga. Kok mana nak dapat segitiga tu? Kalau guna A over sin A sama dengan B over sin B, boleh? Kalau A over sin A, B over sin B, sin A tu sudut kan? Sin B tu pun sudut. Kena ada salah satu sudut. 90 sudut 90? Kat mana 90? tu kan dia sudut tegak. Bukan soalan C, soalan B. Soalan B. Soalan B. Cari apa adik tu? Hmm? Nak cari apa? Dia punya Kalau soalan B ni, kita kan nak cari perimeter kawasan berlorek ni. Kalau nak cari perimeter kawasan berlorek, kita tahu dia ialah panjang AC campur panjang lengkok CD ni, arc length CD campur panjang BD campur panjang arc length AB. Kalau nak cari arc length, kita kena ada angle. Kena ada Pakai sudut. cos rule boleh? guna cos rule lah. Nak cari panjang OAC tu. Dah nak bukan? Tu dah sama dah. Kalau sin rule ke cos rule ke, dia kena ada segi tiga. Segitiga lah. Cikgu guna apa yang S sama dengan R theta? Halah, nak guna had tu lah. Oh, boleh. Suara support Kita cari delta. Nazhat. Betul. Betul. Okey. Jumpa pun. Okey, kita tak ada theta. Tapi kita ada S. Kita ada. So kita boleh guna S sama dengan R theta. S tu ialah arc length CD ni lah. Yang ni. S tu kita ganti 3. R tu ialah length daripada CD ni, daripada circumference tu, daripada luak tu sampai ke O. Tu radius. So radius dia ialah 4, betul? 3 plus 1 equal 4. Theta tak tahu. Jadi theta is equal to 3 over 4. Okey, theta awak dapat 3 over 4. Apa unit dia? Radian. Radian lah, sebab formula ni theta memang dalam radian. So awak dapat theta sekarang, theta awak ialah 3 over 4 radian. So bila dah ada theta 3 over 4 radian, bolehlah cari arc length AB. Gunalah S R theta juga. S sama dengan R theta. Tapi S AB, R dia berapa? Ada 3. 3 saja, tapi theta dia samalah 3/4. So awak dapatlah 9/4 untuk arc length AB. Lepas tu AC ni berapa cm? AC tu 1. Satulah, dia sama dengan BD. Okey, jadi dah bolehlah kira perimeter. Perimeter kita 1 tambah 3 tambah 1 tambah yang kita kira AB tu 9/4. So dapat perimeter shaded region ni. Boleh?
Boleh. Okay, so ingat kalau nak guna sine rule ke cos rule ke teorem Pythagoras ke tu semua segitiga. Kena nampak segitiga, kena ada segitiga dekat soalan tu. Ataupun kena tambah garisan ke bagi nampak segitiga baru boleh guna maklumat tu. Kalau tak ada segitiga kena fikir selain daripada formula-formula tadi. Kawan awak dapat fikir gunakan SR theta. Kita dapat cari theta. Okay. So kita tengok soalan C. Saya tak tulis elok-elok dah soalan B tu tak apa nah. Faham kan? Ya, faham. Okey, tengok soalan C. Kita nak cari yang shaded region ni. Perimeter yang shaded region tu. So kerja kita tengok. Okey, angle ada tak sekarang? Ada 90 tu je. Ada 90 saja tapi 90 tu tak boleh tolong kita kalau kita nak cari arc length. Sebab kalau arc length kita nak angle dekat center kan. So kita sekarang kena fikirkan macam mana nak dapat angle yang dekat center ni. Nak cari angle ni dulu. Ambil. Tolak-tolak ah. Tolak-tolak sajalah. Betul? Tolak-tolak saja. So angle AOB dia ialah 180 degree. Sebab apa teacher ambil 180 degree? Keseluruhan Segitiga. segitiga 180. Interior angle, sum of interior angle dalam triangle memang 180. Hasil tambah sudut dalam segitiga ialah 180. Jadi kita tolak 90. Tolak sudut yang ni 90. Yang ni nak tolak berapa? Tolak 0.5 ke? Dah, dekat tu. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia unit radian. Pasal 0.5 tu unit radian. 180 ni unit dia degree. 90 ni unit dia degree. So kena pergi tukar dulu 0.5 radian ni kepada degree. Ambil 0.5 darab dengan berapa? Darab 180 over Darab 180 3.142. bagi pi. Pi kita 3.142. So 0.5 radian tu bersamaan juga dengan 28.64. 28.64 degree. So 180 tolak 90 tolak 28.64 degree. Nanti awak akan dapat angle AOB. Dalam degree. Dapat 61.36. 61.36 tu unit dia degree. Kalau dalam radian dia berapa? 61.36 tu kita kena Darab pi over Darab dengan- 118. darab dengan pi over 180. Dapat 1.071. 1.071 radian. Okey, benda ni ialah benda yang sama tapi yang atas tu dalam unit degree, yang bawah ni dalam unit radian. Okey, 1.01071 radian. Okey. So kita nak cari perimeter, maksudnya kita nak kena cari arc length AB. Okey, perimeter. Sini, perimeter shaded region tu ialah arc length AB. So AB tu teacher tanda lengkung kat atas tu. Kemudian teacher kena tambah panjang garis lurus BC. Kemudian saya kena tambah panjang garis lurus CA. Okay, perimeter keliling kawasan yang warna pink tu. Okay, jadi arc length AB kita tahu formula arc length ialah S equal to R theta. So arc length AB equal to R theta. Radius dia berapa? Oh, clear dia tunjuk 10. Panjang dia 10 lah ni daripada A sampai O tu radius. Radius dia 10. Kemudian theta dia kita dah kira tadi ni 1.071 radian. So dapat 10.71 cm. Okey, itu panjang arc length AB. So tulis sini 10.71. Okey, now straight line BC. Straight line BC tak ada. Kita kena cari straight line BC tu.
Ada idea nak dapat straight line BC? Boleh pakai sine rule tak? Boleh? Boleh sebab sini kita tahu sudut, sini pun kita tahu sudut. Kalau nak pakai sine rule kena guna sudut dalam degree. Kena guna sudut dalam degree. Kalau nak pakai apa-apa je lah selain daripada SR theta, sudut kena guna dalam degree. Okey, cuba awak cari panjang BC tu tengok. Internet ni jangan tendang saya keluar sudah. Okey. Jumpa. $11.39. 11.39. Okey, kita check nah. Amar guna tu ke? Guna sine rule? Okey, kita cuba buat sine rule. Nanti kita tengok sama tak dengan jawapan Amar. Okey, segitiga dia macam tu. Sini 61.36. Teacher tulis angle dalam degree sebab kita nak guna sine rule. Sini 90 degree. Sini 28.64. So sebab kita nak tu kita kena cari panjang OC dulu. Kena dapat panjang OC dulu. So yang kita nak cari tu biasa kita akan label A. So ni letak A. Opposite dia yang ni jadi A besar. So kiri kanan tu boleh jadi B. So sini kita ada 10 cm, bawah ni kita tak tahu berapa. So yang kita tahu tu kita letak sebagai B, yang tak tahu tu jadi C. So sine rule, formula sine rule, A over sine A equal B over sine B. A tu ialah yang kita nak cari, iaitu length OC over sine A means sine 90 degree equal to B, that is 10 over sine B. Kalau yang 10 tu kita label B, yang 10 ni kita label B, opposite dengan 10 tu yang ni lah. So 28.64 tu jadi angle B. So dia akan over sine 28.64. So awak darab sila. OC. Cikgu. Cikgu buat sila ke? Bukan pakai degree ke? 28.64 tu. Degree? Radian. Degree. 0.5 radian. Oh, okey. 0.5 radian bersamaan 28.64 degree. So OC sama dengan tekan kalkulator 10 bahagi sin 28.64, yang ni pergi sana awak darab dengan sin 90. Dapat 20.86. Salah. 20.86. Tak apa. Kita cuba. Okey, 20.86. Jadi itu ialah panjang dari O sampai C. Saya nak sekarang ialah panjang BC saja. Tolak 10. BC saja kita ambil, OC kita tolak 10. Pasal apa kita tolak 10? Panjang OB ni, radius ni ialah 10 juga. Dia sama dengan OA. So BC sama dengan OC tu 20.86 tolak 10, jadi awak dapat 10.86. Boh kat sini 10.86.
Okey, seterusnya kita kena cari panjang CA. Okey, panjang CA. Saya dapat 18.31. Macam mana dapat 18.31 tu? Sama agak. Guna sign rule juga? Ha. Okey, boleh. Awak boleh guna sign rule atau awak boleh guna teorem Pythagoras. Okey, teacher buat kat sini. Teacher lukis balik segitiga awak tu. Segitiga kita macam ni. 90 degree kat sini. Kita tahu sini 10. Kita tahu sini 61.36. Sini kita tahu dia 28.64. Okey, tadi kita dah dapat tadi yang ni. OC kan? OC ni, OC. Kita dah dapat tadi 20.86. Kalau awak nak guna sign rule boleh. Awak ambil sini huruf apa ya segitiga tu? A, di huruf A. Okey, kita ambil. Kita kalau guna sign rule maksudnya A per sin A jadi AC per panjang AC ni A per sin A, opposite dia sin 61.36. A per sin A sama dengan B per sin B. Awak boleh ambil B katalah ambil 10 per sin Sin 28.64. 8.64. So awak dapat AC, boleh. Atau awak boleh terus guna teorem Pythagoras. AC adalah square root of 20.86 kuasa 2 tolak 10 Tolak kuasa 10 kuasa 2. 2. Okey, patutnya awak akan dapat jawapan yang sama. Sama. Boleh? Ada soalan? Saya tak label segitiga ni boleh? Ni A bertentangan dengan dia, ni A besar. Yang ni B bertentangan dengan dia, ni B besar. So kalau nak guna A per sin A over B per sin A equal B per sin B lah. Berapa tadi jawapan AC saya? Jawapan AC. AC. 18.31. 18.31. Kadang-kadang kalau kita guna formula yang atas ni dengan formula yang bawah ni, kadang-kadang lah dia lari sikit. Untuk yang ni dapat 18.31, katakanlah yang ni mungkin dapat 18.32. Pernah lah macam itu. Tapi tak ada masalah. Kedua-dua cara pun betul. Nak guna mana-mana pun boleh. Okay, so 18.31. So P balik dekat yang kita KIV tadi. So kat sini perimeter tadi dah tambahlah AC ni 18.31. So awak tambah semua, awak dapat perimeter shaded region. Dapat 39.88. 39.88. Okay, ada nak tanya tak awak? Tak ada. Tak ada, boleh nak? 39.88. Okey, selesai. Saya sampai pukul berapa? 11. 11. Cikgu. Tapi saya nak berhenti dah kot. Tinggal awak buat latihan. Okey. Yang soalan ni saya kena bincang lagi kot. Sekejap Okay, teacher berhenti kat sini dulu. Nanti next class kita sambung bincang soalan solving problems ni. Okay, sekejap lagi saya share untuk exercise hari ni. Latihan hari ni. Okay, macam biasalah lepas buat latihan tu letak TP untuk diri sendiri. Okay, boleh? Boleh. Okay, so untuk hari ni apa yang kita belajar hari ni. Tadi kita buat mula-mula tadi kita buat cari perimeter of segment. Yang dikatakan segment tu, ini circle, ada center, ini sector, katalah sini sector A, O, B. Kemudian ada satu garis lurus, so yang teacher lorekkan itu nama dia segment. Segment. Kalau dalam bahasa Melayu dia term bearing.
Okay. So biasa kita guna segmen. Okay, nak cari segmen ni, nak cari perimeter segmen ni, kita ada dua kerja, iaitu kita kena cari panjang yang straight garis lurus AB tu, garisan lurus AB tambah garisan yang lengkung AB. So kalau nak cari perimeter dia, so awak ambil panjang AB tambah AB yang melengkung tu. Okay, arc length. So macam mana nak kira arc length? Formula dia ialah S equal to R theta. Macam mana nak kira straight line AB? Guna cosine rule ataupun apa-apa formula segitiga lah. Okay, untuk dapatkan panjang AB. Kalau cosine rule, formula dia ialah A square sama dengan B square plus C square minus 2BC cos A, di mana A, B, C tu ialah yang A kecil, B kecil, C kecil tu ialah panjang sisi segitiga, A besar itu ialah sudut pada segitiga. Okey, kemudian kena ingat formula S sama dengan R theta. Theta tu mestilah dalam unit radian. Theta mesti dalam unit radian. Kalau theta diberi dalam unit degree, kita tahu kalau kita nak tukarkan theta daripada degree kepada radian, kita kena multiply pi over 180. Kalau kita patah balik, kita ada formula, kita ada theta dalam radian, kita nak tukar kepada degree, kita multiply by 180 divide by pi. Pi guna 3.142. Okay, yang ini sudut ni, angle ini dalam degree. Yang cos A tu. Okay. So teacher rasa itu saja untuk hari ni. So next class kita sambung sikit solving problem and then baru kita masuk area of sector. So teacher berhenti kat sini dulu. Terima kasih awak. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih kau. Thank you, teacher. Terima kasih cikgu. Sama. Thank you, teacher. Sama-sama.